kita yang lain. Oke, untuk kelas hari ini ya. Oke, sementara kita menunggu rekan-rekan lain. Ya, selamat datang ya, selamat datang, selamat pagi, Tahun Zilong. Oke, dah ke beberapa orang pelajar yang sudah masuk. Oke, selamat datang dan juga selamat pagi, Kiki. Sambil-sambil membaca pelajar-pelajar saya ini. Mana ini tadi? Dia ada bagi. Mana dia? Oh, beritahu tak dapat join Google Meet. Okey. Okey. Baik. Kata tak dapat. Selamat datang juga pada Ahmad Faris. Selamat datang, selamat pagi. Faris, udah left pula si ini ni. Si Razik. Mana ni? Kerja ada kerja tak ada ni. Ya, bentar kita selamat pagi. Oke, Ahmad Faris. Selamat pagi Ahmad Faris. Ada yang dah ramai dah hantar kerja ni. Belum maju lagi hantar kerja apa ni? Aduh. Mana nak betul kan ni? Balik hantar ni. Mana nak rot? Oke, selamat datang dan juga selamat pagi Norel. Norel ni baru hantar kerja tadi. Tapi aku tak gambar melintang lah pula. Mana cikgu nak nanda ni? Nanti. Norel nanti kau tangkap gambar tegak pula. Yang latihan ni. Dengar kan? Cikgu cakap kan? Okey. Selamat datang Kishore Kumar. Kamu hantar ni dia melintang, jadi aku nak tengok tak boleh. Yang kamu hantar kan nanti kita tunjuk . Tengok macam tu. Apa macam tu? Macam mana tegak boleh dekat ni tu, dekat galeri kot boleh tegak kan tu. Apa ni, saya pun boleh tegak tapi kadang nak tanda terus kat sini je. Boleh send, tak payah masuk galeri terus.
Oke, selamat pagi Alini Fatini. Oh, jam dah menunjukkan 1:31. Wah, dah nak start ni ya. Oke, tekan start. Let's kita. Oke, dah nampak di paparan ya. Oke, dah nampak di paparan handphone. Oke. Lebih besar, kena besarkan lagi dia punya ni, litangkan kamu punya handset. Auto rotate. Lepas tu letak melintang. Ada gambar petak tu letak, tekan gambar petak dia besar sikit, betul tekan pada gambar-gambar. Nanti dia besar lagi lah. Nampak sikit lah dia punya paparan tu semua. Okey, so hari ini adalah sains tingkatan 1. Tajuknya pantulan cahaya. Okey, selamat datang Akil Fauzi ya. Akil Amsyar. Akil Amsyar Fauzi. Okey. Okey, untuk hari ini pantulan cahaya. Sebelum ni dia cermin. Cermin. So hari ini adalah pantulan cahaya lah. So kita tengok macam mana pantulan cahaya ni. Pantul lah macam kamu baling bola dia melantun. Itu melantun dan dia pantul lah. Tapi cahaya dia pantul lah. Okey, so sebelum ni kita tahu berkenaan dengan cermin. 3 cermin tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah cermin satah. Yang kedua cermin cekung. Yang ketiga adalah cermin cembung. Okey, itu adalah cermin ya. So sekarang ni kita nak belajar ciri-ciri dia dulu. Tengok macam mana dia memantulkan dia punya cermin tu lah. Okey, yang paling senang kita gunakan cermin satah lah. Sebab sifatnya sama saja kalau cermin cekung pun, tapi dia punya sama dia kecil dengan besar je. Yang lain tu lebih kurang sama je lah. Okey. So yang pertama sekali kita tengok ciri-ciri image bagi cermin satah. Okey, hari ni kita tengok cermin satah. Okey, patutlah semalam saya bila pelajar-pelajar tu dah jawab soalan dan saya dah tanda soalan-soalan tu ni. Bahagian cermin ni dia salah. Apalah salah. Punya saya tak ajar lagi. Dia punya soalan tu dia campur-campur sikit. Jadi saya tak ajar lagi. Patutlah banyak yang salah. Okey, image untuk cermin yang pertama sekali tegak. Dia image tegak. Okey, ni image tegak. Ni cermin. Cermin ni adalah image dia tegak. Yang kedua, kalau tengok kat sini, sini mulalah tegak. Yang kedua dekat sini B ni, size objeknya sama. Size objeknya sama lah. Kamu tengok tinggi ke rendah ke apa ke, semua sama. Dia punya objek dengan image dia sama.
Saiz objek dengan saiz image adalah sama. Jaraknya pun sama. Tapi pada cermin satah, pada cermin satah, jaraknya pun sama. Jaraknya, tengoklah jarak dia berapa. Semalam ada satu tu, soalan tu, yang dia kata 20 cm. Soalan hari ni ke semalam? Nanti adalah, tengok 20 cm. Dekat cermin ni, jarak dia 20 cm. Dekat dalam cermin, jarak dia berapa? 20 cm juga. Sejaraknya sama. Jadi, jarak objek ke jarak image. Jarak objek ke jarak image. Jarak objek ke cermin 20. Cermin ke image 20. So, jarak objek ke image adalah 40. Ada dalam soalan tu nantilah. Okey. Dah bagi tahu, siap-siap dah. Rasa soalan hari ni. Tak ingat dah. Ini pertama lah. Yang kedua, tadi dah saiz, dah jarak. Saiz, dah jarak. Songsang sisi. Songsang sisi ini bermaksud dia macam mana? Tangan kiri. Katakan kamu tangan kiri. Dalam cermin tu macam angkat tangan kanan. Macam tu nama dia kan songsang sisi. Kalau dia macam B ni, dia kalau dalam cermin dia tak sama B. Dia tak bentuk huruf B. Dia disongsangkan. Songsang sisi. Itu nama dia songsang sisi. Image pula, image-nya adalah image maya. Maya lah. Dia bukan image sahih. Sebab apa? Kalau sahih tu betul-betul atas skrin. Betul-betul atas cermin. Macam kita tulis atas cermin. Tu betul baru kita image. Image sahih. Tapi kalau image maya ni macam di belakang cermin. Tu ayatnya yang betul lah. Di belakang cermin. So, dia punya ciri-cirinya adalah tegak. Salah sikit. Okey, ciri-cirinya adalah tegak, songsang sisi, sama saiz, maya, jarak objek dengan jarak image adalah sama. Saiz objek dengan saiz image pun sama. Okey, itu adalah pada cermin satah. Kena ingat, ini adalah pada cermin satah. Tu kena tahu. Itu adalah pada cermin satah lah. Okey, yang seterusnya. Kita tengok hukum pantulan. Okey, hukum pantulan. Apabila suatu sinar cahaya ditujukan ke sekeping cermin satah pada sudut tertentu, sudut 7, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu. Maksudnya dia akan dipantulkan semula, dia ada sudut dia. Okey, contohnya dalam eksperimen ni. Tak boleh nak buat eksperimen ni. Di sini. Okey. Ini adalah sudut 7 dia. Okey. Yang daripada kotak sinar ni, dipanggil sudut 7. Ini sudut di belah sini, tak boleh warna hitam lah. Okey, yang di sebelah sini adalah sudut pantulan. Okey, tu yang dia kata sudut 7 dengan sudut pantulan. Ni sudut pantulan. Mana sudutnya? Inilah sudut dia. Ini yang huruf R tu. Tu R tu sudut pantulan. Yang I ni sudut 7. Ni sudut dia kat sini lah. Ni kat sini lah sudut. So ini adalah sudut 7. Sudut 7 dan juga sudut pantulan. Dia akan tengok. Sebab tu kita kena kaji. Kalau dia kata sudut tu serong berapa puluh darjah, 30 darjah, kita akan tengok berapa darjah pula sudut pantulannya. Garis normal mesti garis tegak. Garis normal mesti garis tegak. Itu hukum pantulan. Kalau ada sudut dipantulkan, ataupun daripada sinar tu, sudut 7 tu, nanti sudut pantulan dia pun ada juga sudutnya. Cuma kita tengok dulu. Sama ada tepat ataupun tak tepat. Kalau tepat pada darjahnya dan cermin satahnya pun lurus, cantik, so dia sama. Dia samalah. Okey, cahaya yang dipantulkan mematuhi hukum pantulan. Okey, macam mana nak hukum pantulan ni, macam mana nak tahu hukum pantulan ni? Dia kata sinar 7, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Maksudnya satah tu cermin yang sama. Okey, jangan pada tempat yang lain. Okey.
sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan. Kalau betul pada tempatnya, ratanya, cantiknya, dia punya sudutnya adalah sama. Ya. Dia punya sudutnya adalah sama. Okey. Sudut tuju dengan sinar tuju dengan susahnya. Sinar tuju tu cahaya tau. Sudut tu yang dekat sini. Ni sinar tu cahaya tu. Yang sudutnya kat sini. Sudutnya situ. Situ. Ni itu sudut. Sudut sinar ni kita kena cahaya yang cahaya tu yang apa yang kita nak pantulkan tu. Sudut dia yang dekat situlah. Okey. So, lebih syarat yang pertama tadi dia kata sinar tu, sinar tuju, sinar pantulan dengan suara berada pada patah yang sama. Pada satah yang sama. Satah tu cermin tu lah. Okay? Ataupun benda-benda yang nak dipantulkan. Cahaya tu boleh terpantul semula. Menjadikan dia sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okey, sudut dia sama. Kalau dia kata 30 darjah, dia punya sudut tuju. Sudut pantulan pun 30 darjah lah. Okey, so kita tengok aplikasi. Okey, aplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, yang dekat sini aplikasi sudut pantulannya yang pertama tu kon. Kon ni. Kon ada kon. Kon tu dekat situ ada cahaya punya refleks, pantulan cahaya punya glowing in the dark. Bila kita kenakan pada cahaya tu dia sinar kan. Okey. Ataupun kamu tengok baju warna kuning tu yang selalu orang pakai malam-malam tu kan, macam apa pengawal tu, dia ada jalur dia tu. Bila kita kenakan cahaya pada tu, nampak dia punya jalur dia, cahaya warna pada baju warna kuning selalu orang pakai naik motor tu. Okey, itu dia menggunakan sinar pantulan untuk keselamatan. Yang kedua ada, kalau dekat situ tulisan. Tulisan tu pun dia ada guna cat yang pantul cahaya. Di malam-malam bila kita suluh, guna cahaya nampak. Ataupun yang tu awas, yang segi apa? Segitiga ni. Ni segitiga ni adalah awas. Okey. Kalau ada kita kata rosak ke dari jauh nampaklah. Ada tanda awas bahawa ada kereta rosak lah. Okey, yang seterusnya apabila yang ini eksplorasi sains ni. Sains lari juga ni. Okey. Tulisan ambulan pada kereta ambulan tu kenapa terbalik? Kenapa terbalik Kalau dia duduk belakang, kita nampak pada cermin pandang hadapan tu, cermin belakang tu kan, kita nak tengok ke belakang ataupun tengah naik motor, tengok cermin sisi kita tu, nanti bila kita tengok kat cermin, tulisan dia akan jadi betul. Ambulance. Jadi bila nampak ambulance ni, kebiasaannya kita akan bagi laluan. Jangan degil. So dia menggunakan kaedah pantulan cahaya. Okey. Pada cermin lah. Cermin ni ini itu nak membuktikan bahawa cermin itu adalah songsang sisi. Jangan kata apalah tak pandai pula tulis apa ambulan ni terbalik pula. Memang tulis terbalik sebabnya nanti orang nak tengok dekat cermin. Bila dekat cermin dia betul lah. Dulu semua sama. Polis ke apa ke. Sekarang tak ada lah. Kalau polis pun dah tak ada tulis lah. Okey. Kita dah kenal dah. Untuk pantulan cahaya. Baik, dah habis dah pantulan cahaya. Kejap yang ini. Okey. Habislah dah. Saya ingatkan lama sangat. Ingat tak sampai 15 minit ni. Rupanya dah habis. Tengok-tengok pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ni bab yang lain. Okey. Okey, pantulan cahaya. Itu sajalah untuk pantulan cahaya. Yang paling penting tengok pada cermin satah tadi. Okey. Yang image pada cermin satah.
tegak sengsang sisi tu. Ini dengan hukum pantulan cahaya tadi ya. Kalau sinar tujunya, sinar pantulan dengan normalnya berada pada cermin satah yang sama, maka sudut tuju dan juga sudut pantulannya adalah sama. Okey, dengan ciri-ciri cermin satah ni. Ciri-ciri cermin satah ni. Inilah kita belajar pada hari ini ya. Dah saya rancang macam tu. 8.3, 8.4 pembiasan cahaya, sebabnya kita ada sampai 8.7. Kita akan cuba habiskan 2 minggu ni. Minggu ni dan minggu depan dah habis dapat 8. Jadi terlampau awal sangat, susah juga nanti kalau bersekolah nanti dah tak tahu nak belajar apa Okey, itu saja. Sekarang ni kalau ada soalan-soalan ke, pertanyaan ke, boleh kemukakan. Okey, boleh kemukakan lah. Kalau tak ada soalan ke apa ke, kita selesailah di sini. Ada soalan nak tanya? Ada yang nak masuk balik tu. Cikgu, nanti saya masuk balik. Tak ada. Oh, tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. Okey. Kau seorang ni tak ada. Tak ada. Yang lain tak ada. Kejap betul lah kelas hari ni. Tengok dah habis. Ada. Ada. Apa-apa. Ada. Ada ke tak ada ni? Ada. Apa benda yang ada? Norel. Okey. Norel. Cermin doktor gigi pakai cermin apa cikgu? Cekung. Cekung. Yang doktor gigi yang apa kau tengah nganga tu nanti dia hulur cermin bulat kecil tu ya. Cermin ni nama dia cermin cekung. Cermin cekung ni dia membesarkan image. Okey. Dia besarkan image tu lah. Nampak image tu semua jadi jawapannya cermin cekung. Kenapa ada saya tanda salah ke apa? Cermin cekung nama dia Cermin cembung ni yang dekat jalan raya tu. Yang tepi-tepi jalan raya ke, dekat supermarket ke, yang apa? Letak kat supermarket lah. Kalau tengok, kalau dia tak ada CCTV tu dia lah. Dia letaklah cermin tu. Nanti sudut tu sini nampak, sudut sini nampak. Itu cermin cembung. Cermin cembung ni dia nak luaskan dia punya ruang penglihatan tu. Okey. Cermin cekung ni nak besarkan. Nganga-nganga, kau nganga mulut tu. Nak tengok gigi ke, ada caries gigi ke kat celah gigi tu, dia pakai cermin cekung. Okey. Boleh. Lah, ada kat sini. Nanti saya tunjukkan. Set. Ada. Ni dia. Cermin cekung nampak muka surat. Kalau buku teks muka surat 224. Tu cermin cekung. Nanti saya tunggu set saya punya paparan. Nanti sama dengan paparan nama ni. Tu cermin cekung. Doktor gigi. Cermin cekung. Kenapa guna cermin cekung? Kita nak besarkan image tu. Okay, kalau cembung, kita nak dapatkan penglihatan yang lebih luas. Okey. Cermin sisi pula. Cikgu tanya cermin sisi. Cermin motor. Cermin motor tu. Pakai saya tanyalah. Cermin motor kan. Kamu naik motor tengok cermin belakang tu guna cermin apa? Cekung ke? Cembung. Cermin motosikal ada tak kat sini contoh tu. Soalan lah. Itu last lah. Boleh lah kalau nak ni saja-saja nak uji. Ada dalam buku. Cermin sisi motosikal. Cermin sisi motosikal tu menggunakan cermin apa? Kita nak nampakkan penglihatan semua tu ke belakang tu. Dia guna cermin apa? Dia nak dapat penglihatan. Cermin cembung. Okey, betul. Cermin cembung. Kita nak guna, nak tengok keseluruhan belakang kan. Kalau kau pakai cermin cekung nampak besar. Bila nampak besar ni tak kajut kamu tengok kereta kau main besar pula. Kalau pakai cermin cekung untuk cermin sisi. So dia cermin cembung. Cembung nama dia. So dengan cermin cembung ni kita nampak keseluruhan belakang tu lah. Okey, ada lagi soalan?
Bagus juga ada soalan ni. Boleh jawab soalan ni. Tidak kamu diam je kan. Ya. Kalau ada soalan-soalan yang apa tak faham lagi sebabnya tengok masa tanda ni. Ada lagi soalan? Nah, kalau Amrina Rosyada memang tak ada soalannya. Cepat je, tak ada. Oi. Okey, kalau tak ada soalan, okey sampai sini sajalah. Patutnya sampai pukul 12 tapi dah saya punya perancangan tu dah sampai pantulan cahaya je, pembiasan cahaya nanti hari Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat tu saya dah sediakan dah video dia tu. Jadi kalau saya ajar pun kamu tengok video tu juga. Entah iya ke tak. Entah tidak tengok video. Tengok view sikit je. View dekat YouTube dia lah. Belajar tak tengok ni. Okey, tak apalah. Kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja daripada untuk kelas hari ni. Masing-masing dah saya bagikan arahan pada JPEG, gambar rajah JPEG tu. Buatlah kerjanya. Ada yang dah hantar, nanti saya tanda. Tadi baru hantar masa saya tengah buat Google Meet ni, hantar tak dan tanda. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Pelajar-pelajar boleh live meeting. Kalau ada apa-apa soalan nanti tanya dekat dalam Telegram. Kalau hantar guna Telegram, senang. Saya nak tanda pakai Apple Pencil tu senang terus. Macam Noril tadi dia dah terbalik, saya dah pening dah. Macam mana nak betul yang balik ni. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Boleh live meeting. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.